Okey, boleh duduk. Okey, semua sihat? Okey, semua dah selesa tempat masing-masing? Okey, meja semua dah kemas kan? Jadi cikgu nak kamu bawa keluar buku teks geografi. Okey, semua dah bawa lalu ke atas meja? Okey, sebelum cikgu mulakan pembelajaran, cikgu akan tayangkan sebuah video. Jadi cikgu nak kamu lihat video tersebut dengan fokus. Okey, berdasarkan video tersebut kan, apa yang kamu dapat? Berkaitan dengan kesan krisis air. Okey, jadi tajuk hari ini hasil pembelajaran yang kita perlu belajar hari ini adalah yang pertama, membincangkan kesan krisis air di Malaysia. Yang kedua, menerangkan langkah mengurangkan krisis air di Malaysia. Okey, jadi topik pada hari ini adalah kesan krisis air dan langkah mengurangkan krisis air. Okey, semua jelas? Jelas. Okey, cikgu akan buka slide kesan krisis air di Malaysia. Okey, berdasarkan gambar ni, apa yang kamu semua nampak? Gambar air. Buka pilih air ni pun air tak ada. Jadi dia sedih sebab air tiada. Okey, seperti yang kita tahu, air merupakan bekalan terpenting dalam hidup kan. Contoh tu apa? Mandi, basuh pinggan. Okey, maknanya untuk pertanian, maknanya untuk kegiatan aktiviti harian. Bila tak ada air, kita akan jadi susah kan? Susah. Jadi air sangat penting untuk kegiatan harian.
Okey, yang pertama, kesedia kekurangan bekalan air. Contoh dalam gambar ni, apa yang kamu semua nampak dalam gambar ni? Hanya air. Bukan air terpaksa di satu je. Lori Syabas kan? Dia datang dari rumah ke rumah sebab bekalan air. Krisis bekalan air. Contoh yang terkini dekat mana? Selangor kan? Kesian dia, air tak ada, mandi tak boleh. Lama juga kan tak ada air dekat Selangor. Yang tu akan ada pihak yang bertanggungjawab akan bantulah salurkan air. Okey, contoh. Bekalan air terpaksa dihadkan. Dicatu maknanya dihadkan penggunaannya akibat kekurangan bekalan air. Contoh, bila tak ada air, susah untuk jalankan aktiviti kegiatan harian macam cikgu cakap tadi. Okey, kalau dekat jengka kan, hilah yang terdekat apa? Lagi? Kayu. Hilang pokok getah, maknanya kilang tu memerlukan sumber air untuk memproses. Kalau yang hilang makanan pula, contoh keropok ekor. Okey, kalau apa industrian pembuatan untuk meja, perabot nak betul untuk perabot. Okey, ini contoh berita. Penduduk terjejas air tidak bersih dibalik. Berpunca daripada kilang Kahibala. Seperti yang kita baca sebelum ni, aktiviti pembalakan kan, merupakan faktor-faktor dia menyebabkan sumber air tidak bersih. Okey, yang kedua, kesan ke atas tanah. Okey, berdasarkan gambar cikgu tunjuk ni, apa yang kamu semua nampak? Tanah kering. Dia ubah stage kan. Jadi perubahan akibat kemarau yang kita belajar sebelum ni. El Nino, betul. Okey, menyebabkan tanah kering. Kalau kita nak tanam pokok pun tak boleh kan, sebab Tanah kering. tanah kering, tak ada air. Contoh penanaman padi. Kalau dekat Malaysia kita makan nasi. Okey, bila tak ada nasi, menyebabkan bekalan makanan kita akan terjejas. Okey, contoh, bila tanah kering akan menyebabkan penanaman padi terjejas. Jadi untuk membekalkan padi untuk beras menjadi merosot. Okey, semua faham? Faham. Okey, yang ni contoh berita. Pesawah rugi jutaan ringgit akibat sawah kering. Okey, ni contoh dia. Tanah kering, kontak. Gambar tadi kan kita tunjukkan. Menyebabkan di Alostar musim kemarau mengakibatkan kerugian terhadap pesawah. Okey, kesian pesawah ni. Dia tengok, dia melihat padi sawah dia musnah akibat tanah kering. Okey, semua faham? Faham. Okey, yang ketiga, kepupusan flora dan fauna. Okey, berdasarkan gambar yang cikgu tunjuk. Gambar yang pertama, apa yang korang nampak? Apa yang kamu semua nampak? Makan plastik. Yang sebelah dia ikan mati. Hidupan akuatik mati akibat pencemaran sungai. Contoh, kalau penyu tu, sebab kita buang sampah ke dalam sungai kan, menyebabkan penyu tu terjejas. Nampak? Sampai dia makan plastik. Kalau gambar sebelah dia, hidupan akuatik musnah menyebabkan ikan mati. Okey, kepupusan flora dan fauna. Flora dan fauna tu binatang dan tumbuhan. Jadi maknanya
Bila sungai tercemar mengakibatkan hidupan apatik musnah dan mengancam ketidakseimbangan ekosistem yang mengancam kehidupan manusia. Okey, semua faham ketidakseimbangan ekosistem? Okey, cikgu akan tunjuk gambar rantaian makanan. Maknanya kita memerlukan antara satu sama lain. Okey, contoh yang mudah. Belalang makan tumbuh-tumbuhan. Bila tumbuh-tumbuhan mati menyebabkan belalang akan terjejas kan? Jadi ikan pun tidak boleh makan belalang. Jadi ikan akan berkurangan menyebabkan manusia nak tangkap ikan pun susah. Okey, semua faham kan? Faham. Okey, maknanya kita memerlukan antara satu sama lain. Okey, contoh yang paling mudah. Penanaman padi macam tadi. Contoh kesan tanah kering mengakibatkan penanaman padi terjejas. Jadi bekalan makanan untuk nasi juga akan terjejas. Okey, semua faham? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, ni contoh sungai tercemar hidupan apatik mati. Dalam gambar rajah ni, para nelayan terlihat ikan mati akibat pencemaran sungai. Okey, ini contoh berita sinar harian. Sungai tercemar menjejaskan pendapatan nelayan. Macam cikgu cakap tadi, para nelayan dia tangkap ikan kan? Jadi bila ikan mati, dia akan menjejaskan pendapatan nelayan. Contohnya di Nibu Tebal, lebih 200 nelayan pantai di Cangkat daerah seberang Perai Selatan berpunca pada pelepasan dan pembuangan kilang kelapa sawit. Macam cikgu cakap tadi kan, ladang ternakan ayam dan tapak tumpusan sampah di daerah itu. Okey, yang keempat, kemudaratan kepada manusia. Okey, berdasarkan gambar yang cikgu tayangkan, apa yang kamu semua dapat? Air Keruh kan? kotor. Air kotor, Air tanah. air tanah, air tercemar. Nampak? Dia buka paip macam air Milo dah jadi. Macam teh tarik. Maknanya air tercemar. Okey, kemudaratan kepada manusia. Bila sungai tercemar mengakibatkan banyak bakteria di dalam sungai. Contohnya akan menyebabkan penyakit bawaan air. Contoh penyakit bawaan air seperti taun, demam kepialu dan leptospirosis. Okey, maknanya bila sungai tercemar banyak penyakit bawaan air. Okey, contoh yang terdekat, siapa pernah pergi Lubuk U? Okey, Lubuk U ada krisis apa? Kencing tikus. Itu contoh sungai tercemar akibat penyakit bawaan air. Okey, contoh yang penyakit yang pertama bawaan air, taun. Apabila kita terkena penyakit ni, kita akan cirit-birit. Penyakit ni mudah berjangkit menyebabkan kita masalah penghadaman. Okey, yang kedua, demam kepialu. Bila kita terkena penyakit bawaan air, bakteria menyebabkan kita demam kepialu. Bila kita terkena penyakit ni, kita akan demam panas, lemak. Lagi apa? Sakit perut. Sakit badan. Ruang. Hilang selera makan. Ataupun steam dan kulit. Ini contoh simptom dia.
Okey, yang seterusnya. Okey, dalam gambar ni kan ngeri kan? Ngeri. Banyak nampak tangan dia. Ada macam bintik-bintik kan? Ada macam kurap. Ni contoh penyakit leptospirosis. Bila kita terkena penyakit ni, kita akan merasa mual. Lagi? Rasa nak muntah. Sakit perut. Ciri-ciri. Okey, ni contoh gambar bakteria Zoo. Ni contoh bakteria penyakit bawaan air. Okey, semua faham? Okey, maknanya ada 4 kesan kan? Yang pertama, Kekurangan bekalan air. kekurangan bekalan air. Yang kedua, kesan ke atas tanah. Yang ketiga, okey, betul ya. Dan yang keempat, okey, seterusnya cikgu akan buat aktiviti quizzes. Jadi cikgu akan terangkan aktiviti quizzes. Maknanya cikgu akan pilih nama yang bertuah menggunakan pick the win. Jadi nama yang bertuah tu akan menjawab soalan kuis di paparan slide. Okey, semua faham? Faham. Okey, cikgu akan pilih nama yang bertuah. Okey, nama yang bertuah yang pertama. Okey, Raja. Okey, Raja boleh bangun. Soalan dia adalah, okey, berdasarkan gambar Raja ni, kan perindustrian kilang kan? Apakah kesan kegiatan manusia terhadap krisis air? A. Pulau haba. B. Penggunaan air yang banyak. C. Habisan tanah. D. Kekurangan tarian air. B. Penggunaan air yang banyak. Okey, kita semak jawapan. Okey, betul. Beri tepukan kepada Raja. Okey, nama seterusnya yang bertuah. Okey, Fariha. Sila bangun. Okey, Fariha. Soalan dia, yang manakah merupakan kesan krisis air di Malaysia? A. Kesan ke atas tanah. B. Kepupusan flora dan fauna. C. Pencemaran bajet kimia dan racun serangga. D. Fenomena cuaca. A dan B. Kesan, Okey, A dan B apa? kesan ke atas tanah dengan kepupusan flora dan fauna. Okey, mari kita semak jawapan. Okey, betul. Beri tepukan kepada Fariha. Okey, nama seterusnya yang bertuah adalah Haris. Boleh bangun, Haris? Okey, Haris, soalan dia, apakah kesan segera kesan krisis air seperti gambar Raja? Gambar Raja ni tanah kering kontang kan? Okey, apakah kesan segera? A. Kebeluran. B. Demam panas. C. Pencemaran air. D. Kekurangan makanan. Jawapan dia adalah yang mana? D. Okey, D. Kekurangan makanan. Mari kita semak jawapan dia. Okey, betul. Terima kasih. Okey, seterusnya cikgu akan pilih nama bertuah. Dia akan hurai balik kesan krisis air di Malaysia. Kan kita belajar tadi kan? Okey, cikgu akan pilih nama yang sangat bertuah.
boleh bangun Syira. Okey Syira, boleh terangkan kepada cikgu. Okey, boleh terangkan kepada cikgu bagaimana kesan kemudaratan kepada manusia. Penyakit bawaan air boleh menular kepada manusia setelah bekalan air bersih tercemar. Sebagai contoh penyakit bawaan air ialah taun, demam kepialu dan leptospirosis. Okey, boleh duduk. Beri tepukan kepada Syira. Okey, maknanya penyakit bawaan air akibat sungai tercemar. Bila sungai tercemar, banyak bakteria yang menyebabkan penyakit bawaan air, menyebabkan kemudaratan kepada manusia seperti yang gambar Raja tadi kan. Penyakit tahun lagi, demam kepialu dan leptospirosis. Okey, nama yang bertuah seterusnya adalah Okey, Fatihah. Boleh terangkan kepada cikgu apakah kesan kepupusan flora dan fauna dalam tajuk kesan krisis air? Pencemaran air menyebabkan flora dan fauna mati dan pupus, menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang dapat mengancam kehidupan manusia, dan pencemaran air memberi kesan buruk terhadap hidupan akuatik. Okey, betul. Boleh beri tepukan kepada Fatihah. Okey, maknanya pencemaran flora dan fauna. Bila sungai tercemar, jadi hidupan akuatik akan mati kan, akan musnah sebab air dia dah tercemar. Okey, nama yang bertuah seterusnya. Okey, Munifah boleh bangun. Okey, Munifah boleh terangkan kepada cikgu kesan ke atas tanah. Krisis air akan menyebabkan tanah menjadi kering kontan dan mengubah tekstur tanah. Masalah ini memberi kesan terhadap kegiatan pertanian seperti penanaman padi, seterusnya menjejaskan bekalan makanan dan hasil pengeluaran negara. Okey, terima kasih. Beri tepukan kepada Munifah. Okey, maknanya tanah menjadi kering kontak. Kesan kat atas tanah kan. Bila tanah dah kering kontak, tekstur dia macam mana? Merekah kan? Jadi tidak sesuai untuk penanaman. Contoh penanaman padi. Okey, nama yang terakhir yang bertuah adalah Okey, Ai, boleh terangkan tak bagaimana kesan kekurangan bekalan air? Bekalan air bersih terpaksa dicantum apabila berlaku krisis air. Kekurangan bekalan air juga akan menyukarkan kegiatan harian penduduk dan mengganggu sektor perindustrian. Okey, terima kasih. Beri tepukan. Okey, maknanya krisis bekalan air berkurangan. Contoh di Selangor kan, contoh terkini. Okey, bila tak ada air di Selangor akan menjejaskan kehidupan harian kita. Seperti memasak, mandi, lagi apa? Basuh baju, air semayang.
pertanian. Okey, contoh lain perindustrian. Contoh kilang. Kilang kan dekat jengka kan. Kilang getah, kilang sawit. Jadi bila tak ada air akan menjejaskan perindustrian. Okey, maknanya ada 4 kesan kan? Jadi semua faham? Okey, terima kasih. Terusnya kita pergi kepada langkah mengurangkan kesan krisis air. Okey, kalau ada kesan mesti ada Untuk mengatasi. okey, langkah untuk mengatasi, betul. Untuk mengurangkan kesan krisis air. Yang pertama, pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan hujan. Okey, seperti yang kita belajar sebelum ni, hujan sebagai span yang menyerap air kan. Sebab tu dia dipanggil kawasan tadahan hujan. Okey, kan kita belajar sebelum ni dua jenis sumber air. Sumber air permukaan dan sumber air bawah. Jadi hutan ni berperanan sebagai span menyerap air. Bila hujan turun, dia tidak terus pergi pada sungai. Okey, untuk memastikan sumber air bersih dan selamat, itulah fungsi kawasan tadahan air. Contoh kawasan hutan seluas okey, itu contoh dia. Kawasan tadahan hujan di Kedah, Padang Terap, Kempangan Pedu. Okey, ni contoh gambar rajah hutan. Seperti yang cikgu cakap tadi, hutan sebagai kawasan yang menadah dan mengumpulkan air. Maknanya hutan bertindak sebagai rongga yang besar untuk menyerap air. Apabila hujan turun, dia akan menapis air lalu mengalirkan air perlahan-lahan ke sungai, kempangan, kolam dan tasik. Okey, semua faham? Okey, biar cikgu jelaskan lagi. Maknanya, okey, semua nampak tengah gambar rajah ni? Okey, apabila hujan turun, ni hutan kan? Air hujan tidak akan terus jatuh ke permukaan tanah. Dia akan pergi ke pokok dahulu. Jadi apabila terdapat pokok, hutan ni bertindak sebagai menyerap, menapis air lalu dan mengalirkannya sebagai sungai. Okey, ke sungai. Contoh bila tak ada pokok kan, apa yang akan berlaku? Habisan tanah. Habisan tanah lagi. Tanah pokok. Okey, maknanya bila hujan turun, pokok ni sebagai cigatan selara pokok, air hujan akan jatuh ke pokok dulu. Dia tidak akan terus ke tanah. Tidak akan menyebabkan air dari permukaan. Jadi bila ada pokok, air hujan tidak akan jatuh terus ke sungai. Seperti yang kamu cakap tadi, kalau tak ada pokok akan berlaku tanah runtuh dan habisan tanah. Okey, semua faham? Faham. Okey, semua pernah pergi Taman Negara tak? Pernah. Dekat mana? Faham kan? Okey, cikgu tunjuk gambar. Okey, ini contoh kawasan tadahan hujan. Hutan lah. Ini Taman Negara Malaysia.
seterusnya, penguatkuasaan undang-undang bagi mengurangkan krisis air. Okey, contoh penguatkuasa apa yang korang tahu? Polis kan? Jadi penguatkuasaan undang-undang ni penting. Sebagai contoh, pihak berkuasa pergi kilang, dia cek ada sah ke permit. Kilang ni dia buang sisa toksik dan bahan kimia ke longkang atau sungai tak? Okey, contoh awak. Okey, Syabir boleh berada di hadapan. Okey, ni contoh ya. Okey, Syabir. Okey, cikgu berlakon sebagai penguatkuasa. Okey, Syabir. Cikgu datang ke kilang Syabir. Disebabkan okey, Syabir didapati bersalah kerana kilang dia buang sisa toksik dan bahan kimia ke dalam sungai. Okey, ini lakonan semula Okey, Syabir, anda didapati bersalah kerana membuang sisa toksik ke dalam sungai. Jadi, kilang anda akan disita dan didenda. Okey, korang nak denda berapa dekat Syabir? 7 juta. 7 juta. Okey, jadi kilang Syabir telah ditutup akibat membuang toksik. Okey, terima kasih Syabir, boleh duduk. Beri tepuk tangan kepada Syabir. Okey, maknanya yang tu contoh lakonan pihak berkuasa pergi ke kilang yang bersalah membuang sisa toksik. Okey, seterusnya, korang pernah pergi Cameron Highland tak? Pernah kan? Okey, Cameron Highland apa yang korang makan? Beli. Strawberry lagi? Sayur-sayuran kan? Marshmallow. Pokok cactus. Ada isu terkini tau dekat Cameron Highland. Maknanya petani dia menggunakan racun serangga dan bahan kimia dalam pertanian dia. Korang takut tak? Takut kan? Jadi korang kena berhati-hati bila memilih sayur-sayuran di Cameron Highland. Okey, yang tu contoh. Okey, contohnya Akta Alam Sekeliling, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air. Dan ini merupakan contoh-contoh akta yang penguatkuasaan undang-undang. Okey, ini contoh gambar. Berdasarkan gambar ajar ni, apa yang kamu semua nampak? Polis datang. Betul. Polis datang memantau dia dan dia nak cek. Macam Syabir tadi kan, lakonan. Cikgu polis, Syabir bersalah. Jadi maknanya pentingnya pihak berkuasa memantau kilang-kilang. Contoh yang terkini dekat Johor, sungai apa? Sungai Kimpi menyebabkan pencemaran sungai, pencemaran air. Itu contoh yang terdekat. Okey, pihak berkuasa ni akan memantau sah permit kilang tersebut. Contoh, kilang dia dah dapat tempoh ke dia punya permit. Kalau bersalah, buang sisa kimia dan sisa toksik, boleh samai. Okey, semua faham? Okey, ini contoh yang saya ucapkan tadi di Cameron Highland. Okey, berita penggunaan racun serangga di Cameron Highland masih tinggi. Nampak tak pihak berkuasa dia memeriksa sayur-sayuran di Cameron Highland? Yang menunjukkan sayur-sayuran ni tercemar akibat bahan kimia dan racun. Okey, ini contoh dia. Jadi cikgu nak kamu berhati-hati dalam membeli sayur-sayuran di Cameron Highland. Okey, yang ketiga, rawatan air kumbahan.
Okey, rawatan air kumbahan yang terdekat di sekitar bandar jentera kat mana? Dekat Tongkat kan? Dekat Sungai Jeri. Sungai Jeri. Okey, lagi yang terdekat dekat dengan kamu pernah tak pergi Kuala Sentul? Kan on the way nak pergi Kuala Sentul tu ada loji rawatan air kan? Itu contoh dia. Okey. Rawatan air kumbahan maknanya sungai yang tercemar kan banyak kan sisa-sisa pepejal, bahan kotoran dalam sungai tu. Jadi pentingnya rawatan air kumbahan ni dia akan proses bahan pepejal, dia akan asingkan. Selepas dia diasingkan, dia akan dirawat, ditapis dan dilepaskan semula ke sungai. Bertujuan untuk menjadikan air yang selamat digunakan. Contoh, Indah Water. Okey, kamu pernah tak nampak lori yang bagi air tu kan? Lori apa? Syabas. Dia datang rumah ke rumah. Pernah tak? Pernah kan? Jadi, itu contoh Indah Water. Korang pernah minum tak air mineral? Kamu semua pernah minum tak air mineral Indah Water? Pernah kan? Ada yang pernah, ada yang tak. Yang tu contoh air rawatan Indah Water. Okey, ini contoh gambar rajah rawatan air kumbahan. Okey, semua nampak gambar rajah di hadapan? Okey, cikgu akan terangkan. Okey, ini contoh loji rawatan air. Bahan pepejal daripada sungai yang tercemar dia akan diasingkan. Bila diasingkan, dia akan dirawat. Bila dirawat, dia akan ditapis. Dan bila ditapis, dia akan lepaskan ke sungai sebagai sumber air yang bersih dan baru. Okey, semua faham? Okey, langkah yang keempat, meneroka air bawah tanah. Okey, di Malaysia dianggarkan 3% air bawah tanah Malaysia gunakan. Hanya 3%. Mampu diesak sebanyak 6 bilion isi padu air setahun. Contoh pelaksanaan penerokaan air bawah tanah di Kelantan dan Selangor. Okey, cikgu akan tunjukkan gambar. Ini contoh air bawah tanah yang diteroka. Dan ini contoh surat khabar. Sumber air bawah tanah mahu dijadikan sumber air yang baru. Maknanya sumber air tanah merupakan air yang bersih untuk penduduk. Okey, ini contoh surat khabar. Malaysia ada 63 bilion meter padu air bawah tanah. Okey, berdasarkan gambar yang cikgu tunjukkan kan, apa yang kamu semua nampak berdasarkan gambar rajah? Dan ambil sedut air. Dia sedut air kan? Lagi? Air pancur. Bukan air terjun lah. Air bawah tanah ni bukan contoh air bawah tanah. Okey, kamu semua nampak tak? Kan ada orang beratur kan ambil air. Jadi pentingnya air bawah tanah ni sebagai bekalan sumber air yang bersih. Okey, semua faham? Okey, langkah yang terakhir, kempen kesedaran terhadap alam sekitar.
Okey, cikgu nak tanya kamu semua. Kamu semua pernah terlibat tak dengan kempen kesedaran alam sekitar? Ya. Dekat mana? Suara rendah kan? Cintai alam sekitar. Okey, yang tu merupakan contoh kesedaran dari persekolahan untuk menyedarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga sumber air dan alam sekitar. Okey, pentingnya memupuk dari anak-anak kecil seperti di sekolah. Okey, terdapat juga badan kerajaan dan badan bukan kerajaan terlibat dalam kempen kesedaran masyarakat untuk menjaga alam sekitar. Contoh yang dunia punya kempen sambutan Hari Sungai Sedunia WWF, iaitu persidangan seminar pemeliharaan sungai pada 27 September 2015. Okey, semua faham? Okey, alhamdulillah. Seterusnya cikgu akan tunjuk poster pemeliharaan alam sekitar, bertindak sebelum terlambat. Okey, dalam poster ni kan, poster ini kan, apa yang kamu semua nampak dalam poster? Pencemaran sungai. Pencemaran udara. Pencemaran udara, Pencemaran sungai. pencemaran sungai, pembuangan sampah, hilang. Okey, maknanya poster ni menunjukkan bertindak sebelum terlambat. Maknanya aktiviti manusia ni akan merosakkan alam sekitar dan sumber air. Okey, ni contoh guru melibatkan murid-murid tentang penjagaan alam sekitar. Berdasarkan gambar tersebut, apa yang kamu semua nampak? Cikgu tu tanam pokok, anak murid dia tengok. Tanam pokok kan? Dia memupuk semangat cintai alam sekitar kepada murid-murid dia. Contohnya macam dia melibatkan anak-anak murid menjaga alam sekitar dengan menanam pokok. Yang ni contoh pendedahan awal dari sekolah. Okey, seterusnya media massa. Ya. Okey, media massa, korang semua ada Facebook kan? Ada. Instagram, Ada. Twitter, Ada. YouTube. Ada. Telegram. Jadi cikgu seru kepada kamu semua buat TikTok pun boleh juga. Menyeru agar kempen cintai alam sekitar boleh share dekat Instagram, dekat Facebook, dekat Twitter. Dekat YouTube. Okey, media massa ada dua kan? Media cetak dan media elektronik. Okey, media cetak contoh macam buku, surat khabar, majalah. Kalau elektronik macam cikgu cakap tadi apa? Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Okey, yang tu contoh. Okey, dalam gambar rajah ni, apa yang kamu semua nampak? Dia Warna-warna ingat rakam kan? Okey, cikgu nak buat lakonan lah. Cikgu pilih seorang boleh? Okey, cikgu pilih Syabil. Okey, okey, Syabil sebagai cikgu lah, kameraman. Okey, Syabil. Kalau saya menggunakan apa-apa, saya akan memberitahu. Saya memberitahu bahawa cintailah alam sekitar. Okey, anda boleh lihat sungai kita tercemar disebabkan krisis air di Malaysia, iaitu pencemaran sungai yang menyebabkan banyak sampah depan kuatik mati dan lain-lain. Jadinya kita hendaklah menjaga alam sekitar dengan tanggungjawab seperti tidak membuang sampah merata-rata.
pada berita di terkini TV 99. Okey, beri tepukan. Yang tu contoh. Maknanya bila kameraman tu dah rakam, dia akan masukkan ke dalam TV 99 macam Syabir cakap tadi. Dan ada, kan korang pernah tengok tak dekat iklan TV3 ke? Cintai alam sekitar. Pernah kan? Pernah. Yang tu contoh media massa berperanan sebagai menyeru orang awam supaya menjaga alam sekitar. Okey, semua faham? Faham. Okey, seterusnya cikgu akan buat aktiviti Wiz. mind map. Oh. Kita kan kena jaga SOP kan? Kita buat. Semua faham? Okey, alhamdulillah semua faham. Jadi cikgu akan mulakan aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti mind map individu, sebab kita kena jaga SOP kan? Ha. Okey, jadi cikgu akan edarkan sekejap lagi Manila Card dan pen marker. Jadi selepas tu cikgu akan pilih nama yang bertuah untuk bentang di hadapan atau tempat masing-masing menggunakan picker wheel atau roda impian macam tadi. Okey, seterusnya kita akan buat aktiviti kan. Jadi cikgu akan edarkan Manila Card ni kepada kamu semua. Okey, arahannya sila buat peta minda. Apa yang kita belajar hari ini tentang langkah mengurangkan krisis air di Malaysia. Okey, kamu semua boleh mulakan sekarang. Nanti cikgu akan pilih nama yang betul menggunakan picker wheel.
seterusnya cikgu semua dah siap kan? Ya. Okey, jadi cikgu akan pilih nama yang bertuah menggunakan macam tadi pick a wheel. Okey, kita tengok nama yang bertuah. Okey, Hanif Farhana. Okey, Hanif Farhana boleh tunjuk hasil kerja anda. Okey, semua kawan-kawan semua tengok dekat Hanif Farhana. Cantik tak Hanif Farhana buat? Cantik. Beri tepukan kepada Hanif Farhana. Okey, Hanif Farhana. Okey, cikgu nak Hanif Farhana terangkan langkah kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Kempen kesedaran terhadap alam sekitar menyedarkan masyarakat tentang penjagaan alam sekitar. Kepentingan pendedahan awal melibatkan murid-murid dalam aktiviti melibatkan penjagaan alam sekitar. Pihak kerajaan dan pihak bukan kerajaan dan media massa berperanan penting menyedarkan orang awam. Contoh kempen sambutan Hari Sungai Sedunia yang dianjurkan oleh Okey, beri tepukan kepada Hanif. Okey, nama yang bertuah seterusnya. Okey, Ain. Cantik tak Ain buat? Beri tepukan kepada Ain. Okey, Ain, boleh terangkan tak langkah meneroka air bawah tanah? Dianggarkan 3% air bawah tanah diteroka di Malaysia. Mampu dieksport sebanyak 6 bilion liter pada tahun. Contoh, pelaksanaan peneroka air bawah tanah di Kelantan dan Selangor. Okey, beri tepukan kepada. Okey, nama seterusnya yang bertuah. Okey, Rina boleh tunjukkan hasil. Okey, cantik tak Wina buat? Cantik. Beri tepukan kepada Wina. Okey, Wina boleh terangkan langkah rawatan air kumbang. proses bahan pekerjaan yang dihasilkan dirawat, ditapis dan dilepaskan ke sungai. Bertujuan untuk menjadikan air selamat digunakan. Okey, terima kasih Awina. Beri tepukan kepada Awina. Okey, nama yang bertuah seterusnya. Okey, Zafran. Tapi bawa Okey, boleh tunjuk kepada kawan-kawan. Cantik tak? Cantiknya. Okey. Boleh terangkan kepada cikgu langkah penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa pantau pengusaha industri pembangunan toksik dan bahan buangan kimia ke longkang dan sungai. Pemantauan terhadap penggunaan baja kimia dan racun serangga pengusaha pertanian mengikut piawai. Contoh Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air dan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okey, terima kasih. Beri tepukan.
Okey, nama yang terakhir yang bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Zunur. Sekolah SK Bertanggung yang Federasi Pembinaan CKBP. Pertama, anda digalakkan memakai pesma. Pastikan bacaan tubuh anda setiap pagi direkod oleh guru. Jalan anda meneruskan perjalanan nomor 9. Pastikan anda tidak mencuci tangan anda di dekat sanitasi sebelum nomor 9. Jika anda berurusan di pejabat atau berburu, pastikan anda membasuh tangan di tempat sanitasi dan disediakan sebelum anda menggunakan lipat. 4. Anda wajib memasuki pelan laluan berarah untuk bergerak masuk ke sekolah standar, ke kantin, pejabat, ke bilik guru berdasarkan anak-anak. Pandai tak Zunur punya? Cantik. Okey, Zunur boleh terangkan tak pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan tadahan hujan? Pemeliharaan dan penggunaan kawasan tadahan hujan. Hutan kawasan tanah tinggi berperanan kawasan tadahan hujan untuk memastikan sumber air bersih dan selamat. Contohnya, kawasan hutan seluas 160,000 hektar tepi tanah di Padang Terap Kedah, kawasan tadahan hujan bagi empangan penduduk. Okey, beri tepukan kepada Zunur. Okey, seterusnya kita akan buat aktiviti pentaksiran, latihan. Semua ada buku ni kan? Ada. Jadi cikgu nak kamu buka buku surat. Jadi cikgu nak kamu buat buku surat 58, 12.3 dan 12.4. Kita akan semak jawapan latihan. Okey, yang pertama, kekurangan bekalan air bersih. Semua betul? Betul. Okey, yang kedua, kesan ke atas tanah. Betul. Okey, semua betul kan? Kalau yang tak betul boleh tanda pen merah. Yang ketiga, kepupusan flora dan fauna. Betul. Dan yang keempat, masalah kesihatan kepada penduduk. Betul. Okey, semua betul? Betul. Okey, soalan seterusnya. Langkah mengurangkan kesan krisis air. Okey, jawapan kalau jawapan sama, bagi tahu cikgu Okey, yang pertama,
Aktiviti manusia menyebabkan pencemaran air. Seperti dalam rajah kan, dalam soalan tu, rajah pencemaran sungai. Aktiviti ini daripada kilang membebaskan bahan-bahan berbahaya. Okey, semua betul kan? Betul. Okey, yang kedua. Yang kedua, jika air seperti ini berterusan akan memberi kesan kepada manusia. Contoh untuk aktiviti harian kan? Okey, kalau salah boleh tanda pen merah. Kalau betul, tanda right. Okey, yang ketiga, yang terakhir. Langkah yang boleh diambilkan untuk bekalan air bersih melalui pendidikan dalam sekitar. Contohnya di sekolah. Okey, semua betul? Betul. Okey, semua kan kita dah belajar sebelum ni kan? Jadi, semua yang kita pernah belajar adalah jawapan dia. Contoh yang kempen yang korang pernah join. Contoh, kempen cintai alam sekitar. Lagi, kempen apa? Cintailah sungai. Cintailah alam sekitar. Yang tu boleh bagi sebagai contoh. Okey, semua betul? Betul. Okey, alhamdulillah. Jadi, cikgu akan pilih dua orang untuk refleksi hari ini. Cikgu pilih dua orang untuk refleksi atau apa yang kita dapat belajar hari ini. Okey, orang yang bertuah adalah kamu, Azam. Okey. Okey Azam, hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini saya tentang kesan krisis air Dan? langkah mengurangi kesan krisis air. Okey Azam, boleh nyata tak? Boleh nyatakan tak apa kesan krisis air? Kekurangan bekalan air bersih, kesan ke atas tanah, keputusan flora dan fauna, kemudaratan kepada manusia. Okey, beri tepukan kepada Azam. Terima kasih Azam. Okey, lagi korang. Cikgu pilih perempuan pula. Okey, perempuan. Cikgu pilih Raja. Okey, beri tepukan kepada Raja. Okey, Raja, hari ini kita belajar tentang apa? Okey, Raja, sila kuatkan suara anda. Kesan krisis air. Dan okey, Raja. Okey, semua beri perhatian. Okey, Raja, sila nyatakan langkah mengurangkan krisis air di Malaysia. Okey, terima kasih. Beri tepukan kepada Raja. Okey, jadi hari ini kita belajar tentang kesan krisis air di Malaysia dan langkah mengurangkan. Okey, kesan yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Keputusan flora dan fauna. Dan yang keempat? Kemudaratan kepada manusia. Dan kelima? Ada Okey, ada 4 ikan langkah. Okey, jadi semua faham? Faham. Okey, terima kasih semua. Okey, ketua kelas boleh bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama semua boleh duduk.
Okey, cikgu nak kamu patuhi SOP. Boleh? Boleh. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, cikgu.